Tan Sri Muhyiddin jalankan tugas caretaker Perdana Menteri atau Perdana Menteri sementara sehingga Perdana Menteri baharu dilantik. Langkawi bersedia buka pintu rintis destinasi gelembung pelancongan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 16 Ogos 2021 bersama saya Khairul Azwan Arba. Kami bawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Juga akan berita langsung dari Sabah, Sarawak dan Kompleks Islam Putrajaya. Fokus hari ini Semarak Merdeka sambutan Bulan Kebangsaan. Setia bersama Berita Wilayah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seluruh jemaah menteri meletak jawatan berkuat kuasa hari ini. Warkah peletakan jawatan tersebut diserah kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara tengah hari tadi. Dalam keputusan khasnya pada pukul 3 petang tadi, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan keputusan itu dibuat setelah beliau hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Justru keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri tidak lagi perlu ditentukan di Parlimen seperti yang dicadangkannya sebelum ini. Maka pada hari ini saya meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan jawatan seluruh ahli jemaah menteri sebagaimana yang dikendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43(4) Perlembagaan Persekutuan menyebut, dan ini saya petik, jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri. Ini kehendak dalam perlembagaan dan saya mesti patuh. Keputusan meletak jawatan tersebut juga adalah selaras dengan sumpah jawatan beliau untuk sentiasa menjunjung, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima surat peletakan jawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seluruh jemaah menteri berkuat kuasa serta-merta. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Istana Negara, Al-Sultan Abdullah berkenan Tan Sri Muhyiddin menjalankan tugas sebagai caretaker Perdana Menteri atau Perdana Menteri sementara sehingga Perdana Menteri baharu dilantik. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Tan Sri Muhyiddin dan jemaah menteri atas khidmat bakti dan urus tadbir negara bermula 1 Mac 2020 khususnya dalam memerangi pandemik COVID-19. Seri Paduka Baginda dalam pada itu juga turut berkenan menerima sembah maklum daripada Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Abdul Ghani Saleh pagi tadi bahawa sehingga 10 Ogos 2021 daripada 613 kawasan Dewan Undangan Negeri, 484 daripadanya atau 79% adalah zon merah COVID-19. Justru pelaksanaan pilihan raya umum ke-15 bukan satu pilihan baik atas faktor kemaslahatan dan keselamatan rakyat. Baginda turut menzahirkan harapan agar kemeluk politik yang berlarutan tanpa kesudahan yang telah mengganggu kelancaran tadbir urus negara dapat diakhiri demi kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara yang diancam COVID-19.
Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin tengah hari tadi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah. Beliau yang juga pengerusi Parti Pribumi Bersatu memasuki pintu utama Istana Negara diiringi polis pengiring pada pukul 12.20 tengah hari. Selepas kira-kira 40 minit menghadap Yang di-Pertuan Agong, kenderaan yang membawa Tan Sri Muhyiddin meninggalkan perkarangan Istana Negara pada pukul 1 tengah hari. Selain Tan Sri Muhyiddin, antara yang kelihatan memasuki pintu utama Istana Negara ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Polis Negara Datuk Seri Akris Sani Abdullah Sani serta Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Manakala kenderaan rasmi Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Abdul Ghani Saleh pula terlebih dahulu memasuki Istana Negara melalui pintu 2 pada pukul 10 pagi tadi. Sejak pagi tadi, pergerakan Tan Sri Muhyiddin menjadi tumpuan lensa media dan rakyat Malaysia. Wartawan dan kru kami turut berada di lokasi-lokasi tumpuan sejak awal pagi lagi. Tan Sri Muhyiddin dilihat keluar dari kediamannya di Bukit Damansara seawal pukul 7.42 pagi sambil melambai ke arah media yang telah berada di sekitar kawasan itu. Beliau kemudian tiba di bangunan Perdana Putra Putrajaya pada pukul 8.07 pagi untuk menghadiri mesyuarat khas Kabinet. Turut kelihatan beberapa kenderaan yang membawa Ketua Setiausaha Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, Peguam Negara dan Menteri-Menteri Kabinet dilihat memasuki bangunan Perdana Putra sejak 9.30 pagi tadi. Selepas lebih 3 jam berada di pejabatnya, Tan Sri Muhyiddin dilihat meninggalkan bangunan Perdana Putra di Putrajaya pada pukul 12.30 hari tadi menuju ke Istana Negara. Tan Sri Muhyiddin juga mengadakan sidang media sekitar pukul 3.30 petang tadi di Putrajaya selepas menyampaikan perutusan khas. Perkembangan lanjut berhubung sidang media berkenaan ikuti dalam berita perdana malam ini. Baik, kita ke perkembangan yang seterusnya. Beralih ke perkembangan vaksinasi, 10.73 juta individu lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Ia mewakili 32.9% daripada keseluruhan populasi Malaysia. Berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri. Langkah menjadikan Langkawi sebagai projek rintis destinasi gelembung pelancongan yang diumumkan kerajaan dilihat melegakan penggiat industrinya. Hampir setahun Langkawi tidak boleh dihujani pelancong seperti kebiasaan, kini situasi itu bakal kembali berlaku meskipun dalam suasana baharu. Laporan wartawan Muhammad Najib Masyur. Pertimbangan diumumkan untuk menjadikan Pulau Langkawi sebagai sebahagian projek perintis destinasi gelembung pelancongan. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi LTA, Zainuddin Kadir berkata, pengumuman itu seiring hasrat LTA mahu sektor pelancongan dibuka semula pada 1 September ini. Daripada segi fasilitas Langkawi, kita dah bersedia. Daripada segi pemain-pemain industri itu sendiri, untuk kita sama-sama memeriahkan balik industri pelancongan yang lama dah terjejas. Jadi inilah harapan pihak persatuan dan kepada semua pihak yang terlibat, kita sama-sama untuk menaikkan lagi industri pelancongan Langkawi yang dah lama kita rasa memang tidak ada pergerakan di antara satu tempat ke satu tempat. Rata-rata penggiat industri pelancongan menyatakan kelegaan dan bersedia untuk menyambut semula pelancong. Kita dah ada tempat angkat dia. Pengumuman macam kita ni harapan tinggilah untuk kita mulakan balik perniagaan kita. Tetapi dalam masa tu juga kita masih lagi bimbang jika SOP yang sepatutnya kita amalkan tidak dapat dipraktik secara menyeluruh. Jadi bimbang kita ialah pembukaan Langkawi ini hanya sementara. Sementara itu, lebih 90% kakitangan hotel di Langkawi telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 selain menjalani proses sanitasi bagi setiap fasiliti dan semua bilik hotel serta penginapan. Di mana kita tidak letak mereka di bilik-bilik yang berdekatan. Kita perlu tengok dan kita telah bincang di mesyuarat Persatuan Hotel di mana pekerja-pekerja hotel perlu orang kata proaktif kena tengok
pelancong-pelancong tersebut, adakah mereka ada simptom-simptom yang orang kata tidak sihat. Melihat kepada statistik kemasukan pelancong sejak Mac 2021 sehingga Julai, ia hanya sekadar mencatat 1.16 juta pelancong berbanding 3.96 juta bagi tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, angka itu dijangka kembali meningkat untuk suku ketiga 2021 bermula September ini. Menyasarkan pembukaan semula sektor pelancongan di Pulau Legenda Langkawi pada November 2021. Namun demikian, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek optimis untuk membuka lebih awal iaitu pada September depan mengikut kepada Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 selain melihat kepada situasi semasa pandemik COVID-19 dan juga sejauh mana masyarakat khususnya para pelancong yang akan hadir ke Langkawi mematuhi kepada prosedur operasi standard SOP yang telah pun digariskan. Muhammad Najib Masur, Berita RTM. Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Brigade Utara melaksanakan inisiatif pemberian vaksin khusus untuk menghantar makanan. Ia bagi meminimumkan risiko mereka dijangkiti COVID-19 ketika bertugas. Setakat ini 60 individu sudah disuntik. Memang lebih yakin untuk bekerja sebab kita jumpa orang hari. Sebelum ni macam rasa risau kot. Tapi dengan ni kita tawakal lah. Biasa dia pun bayar online payment, dia pun buat jarak jauh kita lah. Kita letak makanan, baru dia pun ambil gitu. Dia pun takut bersentuhan kita. Jadi maknanya tugas-tugas mereka untuk menghantar makanan tu dia orang tidak lagi rasa resah gelisah sebab dia orang pun ada keluarga. Jadi dia orang pun bila balik dia orang pun boleh menjangkiti keluarga. Jadi dengan adanya vaksinasi ni setidaknya dapatlah mereka ni dilindungi. Program ni sangat baguslah untuk rider sebab kebanyakan rider belum divaksin. Tapi rider ni antara orang yang risiko lah untuk mendapat jangkitan. Program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC berjaya mencapai sasaran menyuntik dos pertama vaksin COVID-19 kepada 4,000 individu di Perlis. Proses vaksinasi dilaksana sejak 26 Julai sehingga Rabu lalu. Pemberian dos kedua pula bermula hari ini hingga 1 September di 8 lokasi. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Perlis, Zulhairi Zainal berkata, program MOVAC wajar diteruskan kerana mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Pelaksanaannya juga mampu meningkatkan kadar vaksinasi di negeri ini. Alhamdulillah dapat sambutan yang amat memuaskan lah. Dan mereka pun mengharapkan supaya MOVAC ini dapat diteruskan. Itulah harapan dia orang lah. Sebab nampaknya masih ramai lagi yang belum betul-betul committed untuk mendaftarkan diri. Jadi dengan ada MOVAC ini kita dapat membantu dan meringankan tugas masyarakat. Beliau menekannya pada program MOVAC menerusi unit pusat pemberian vaksin bergerak di Simpang 4 Arau. JPNIN akan berbincang dengan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Negeri bagi meningkatkan jumlah penerima vaksin menggunakan platform itu. Sempena Bulan Kebangsaan, Kerajaan Negeri Perlis melaksana kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan patriotisme dalam kalangan rakyat. Semangat cintakan tanah air itu perlu diperkukuh lebih-lebih lagi dalam perjuangan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Exco Perlis Nurul Hisham Yaakob berkata fokus tertumpu kepada golongan muda yang bakal mewarisi kepimpinan dan mengekalkan keharmonian negara. Semangat patriotik dalam menyambut Hari Kemerdekaan masih kuat lagi dan kebanyakan menyambut secara sederhana dan masing-masing di rumah atau pejabat-pejabat di kawasan Simpang 4 ni kan. Dan mereka sentiasa
orang tua bergerak dari masa ke semasa dalam keadaan yang mengikut SOP yang ditetapkan. Kita sama-sama lah kibarkan bendera untuk memeriahkan mengikut keadaan semasa. Jadi dalam masa pandemik ni juga kita mohon semua masyarakat yang ada di seluruh Negeri Perlis amnya dan seluruh Malaysia lah. Kita ikut apa kita dapat yang MKN telah tetapkan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Justru untuk memupuk rasa cinta dan sayang negara, budaya itu perlu dipupuk sejak dari kecil lagi. Ia tidak terkecuali dalam kalangan anak-anak orang asli suku kaum Kensiu di Lubuk Legong, Baling, Kedah. Tok Batin Razali Kuli berkata sebanyak 84 keluarga melibatkan hampir 350 orang mendiami perkampungan orang asli ini. Ditanya tentang harapannya, beliau berharap negara terus aman dan bebas pandemik COVID-19. Selamat Hari Kebangsaan ke-64 bagi negara kita dan juga negara kita supaya aman dan menjauhi daripada wabak COVID-19. Merdeka! 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 Bagi penduduk, mereka berpendapat semangat kemerdekaan wajar disemarakkan walau di kawasan pedalaman dan perkampungan orang asli. Apa dari tok ayah kita dulu, tok nenek dulu kan. Lepas merdeka kita pun ikut merdeka. Kira kita nak bersemangatlah merdeka ni. Dengan anak-anak kita orang asli ni pun nak tunjukkan apa merdeka ni, apa arti merdeka. Sebab depa anak-anak orang asli ni ada yang tak tahu, ada yang tahu. Saya ucapkan Hari Kebangsaan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Seterusnya kita ke Sabah, negeri di bawah bayu. Ada cerita menarik mengenai pelancaran Bulan Kebangsaan dan program vaksinasi di Beaufort. Anne, kongsikan. Baik, Khairul. Sambutan Bulan Kebangsaan di Sabah terus disemarakkan dengan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2021 peringkat negeri yang diadakan dalam suasana norma baharu. Pelancaran disempurnakan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Pelancaran dilaksana dalam suasana ringkas melibatkan penyerahan jalur gemilang kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung, Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad, Wakil Dewan Perniagaan dan Perindustrian Negeri Sabah Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. T. Sigo, Wakil Badan Profesional serta Wakil Badan Bukan Kerajaan. Turut hadir Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Menteri Kewangan II selaku pengerusi Jabatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah tahun 2021, Datuk Seri Panglima Masiri Manjun. Kaedah outreach berterusan adalah strategi bagi daerah Beaufort sehingga mencapai lebih 91% penduduk telah menerima vaksin COVID-19 dos 1 sehingga semalam. Manakala bagi dos kedua pula daerah itu mencatatkan lebih 60%. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Haji Ruslan Muharram turut yakin sebelum akhir bulan September ini sasaran mencapai imuniti kelompok daerah Beaufort akan tercapai. Rakyat tidak perlu ke pekan dan tempat yang jauh. Mananya di tempat Dewan ini mereka boleh jalan kaki dan naik basikal. Jadi mananya kita boleh menjimatkan kos mereka dan masa mereka untuk supaya mereka tidak tercicir dalam program vaksinasi inilah. Sementara itu, Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri, Datuk Mat Bali Musah berkata, penerangan kefahaman yang tepat adalah usaha yang digerakkan pihaknya. Saya telah mengarahkan semua jentera kita di UPPM ini untuk turun ke lapangan untuk memastikan orang kampung, terutama sekali di kawasan luar bandar ini,
mendapatkan vaksin ini, mereka mendapatkan nama, senarai nama ni daripada pimpinan kampung, terutama sekali JPKK lah. Sarawak Kinabalu bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana Sarawak Kinabalu akan dan sedang membuka 16 PPV di kawasan-kawasan yang terpencil di seluruh Sabah, di mana Sarawak Kinabalu ada operasi ladang ataupun kilang. Bila yang di Dewan tu dia semakin kurang, so kita gerak untuk outreach ni, nampak sambutan outreach lagi memberansangkan, orang kampung lagi terbuka hati. So itu yang kita dapat markup lagi up until 90%. Untuk rekod, daerah Beaufort merekodkan seramai 52,700 orang penduduk yang layak menerima suntikan vaksin COVID-19. Perkembangan situasi semasa COVID-19 di negeri ini. Secara keseluruhan hari ini, Sabah mencatatkan kes jangkitan sebanyak 1,728 kes baharu. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu mencatat jangkitan baharu tertinggi hari ini dengan 361 kes, diikuti Tawau 254, Sandakan 243, Tuaran 149, Pinampang 138, Kinabatangan 71 dan Keningau 67 kes. Saringan melalui kontak rapat terus menjadi penyumbang utama kes baharu iaitu 55.7%, saringan bergejala 26.7% dan kes daripada kluster 7.8%. Sebanyak 366 kes baharu adalah daripada kategori 1, 763 dalam kategori 2, manakala bagi kategori 3 sebanyak 10 kes dan masing-masing 1 kes bagi kategori 4 dan 5. Satu kluster baharu turut dikesan iaitu kluster Cendrawasih Lahadatu dengan jumlah kes mencecah 8 setakat ini. Bantuan RM500 kepada pemandu e-hailing telah mula disalurkan hari ini mendapat reaksi positif kepada penerima. Rata-rata bersyukur dan berterima kasih kerana dapat meringankan beban golongan berkenaan. Bantuan melalui program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan Pemerkasa Plus Fasa 1 itu bertujuan mengurangkan beban pemandu e-hailing yang terkesan sejak penularan pandemik COVID-19. Bantuan ni sedikit sebanyak dapat membantu beban para driver e-hailing. Walaupun ada yang tidak dapat, tapi kami menyambut baiklah usaha kerajaan meringankan beban. Sekurang-kurangnya pihak kerajaan ada peka sikitlah dengan keadaan sekarang yang dihadapi oleh driver-driver e-hailing. Di masa akan datanglah usaha bantuan ini diperlanjutkan. Lepas tu mungkin pihak yang berwajib atau terlibat mohon diperhaluskan syarat-syarat kelayakan untuk para driver yang untuk mendapat bantuan lah. Sebab ada segelintir atau sesetengah yang tidak dapat, mungkin juga yang tidak dapat online ataupun tidak dapat buat Grab apa semua sebab mungkin keadaan sekarang risiko jangkitan. Saya ucapkan terima kasihlah kepada kita punya Perdana Menteri kerana ambil perhatian dengan kita punya pemandu e-hailing yang pendapatan telah tidak banyak seperti dululah. Walaupun dengan pandemik seperti ini, dengan banyak yang masalah yang telah kita hadapi, kerajaan telah membantu dengan bantuan insentif dari yang pertama, yang kedua dengan yang terbaru ini dengan jumlah 500. Sedikit banyak dapat membantulah dengan pemandu yang terkesan. Bantuan itu kami bersyukur jugalah dapat bantuan sekurang-kurangnya dia dapat meringankan beban kan. Kalau ada lagi tambah lagi kan. Ya, mudah-mudahan kami bersyukur jugalah. Terima kasih kepada kerajaan dan kepada Grab juga dan kepada LPKPK lah. Seramai 3,908 pemandu e-hailing di Sabah dan Labuan menerima bantuan tersebut membabitkan peruntukan sebanyak 1.95 juta ringgit. Kesedaran mengibarkan jalur gemilang seharusnya perlu ada dalam diri rakyat Malaysia tanpa mengira masa, khususnya semasa berdepan pandemik COVID-19. Selain membangkitkan semangat patriotisme, langkah ini juga mampu mencetus solidariti bersama mendepani apa jua cabaran.
Mereka yang ditemui berpendapat bahawa rakyat wajar mengibarkan jalur gemilang bagi menyemarakan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia sebagai tanda bersatu padu melawan pandemik COVID-19 ketika ini. Sambutan pada tahun ini tidaklah semeriah yang sebelum-sebelumnya. Kita juga boleh merayakannya dengan kibarkan jalur gemilang lah di tempat-tempat kita. Bagi pandangan saya, pada masa pandemik ini, untuk menyemarakan semangat kebangsaan, kita juga boleh kibarkan jalur gemilang di mana-mana tempat seperti di rumah ke, di kereta ke dan sebagainya. Tahun ini macam dia kurang meriah lah sebab kita kan dilanda dengan pandemik COVID-19. Itulah macam kurang meriah lah sekarang ni. Kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Di kereta kah, di halaman rumah kah, di tepi-tepi jalan pun mesti kita kibarkan lah. Sebagai warga negara yang menghargai kemerdekaan dan keamanan, mengibarkan jalur gemilang di rumah, kenderaan ataupun di pejabat adalah usaha yang murni dan perlu diseburkan. Nirona Newman, Berita RTM. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu, usaha capai imuniti kelompok, tanggungjawab bersama. Tepati janji temu vaksinasi anda, dengan itu kembali kepada Khairul. Kai? Baik, terima kasih Anne dari Kota Kinabalu Sabah. Kita dapatkan perkembangan dari Sarawak selepas ini. Perkembangan dari Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Kerajaan Negeri Sarawak komited melaksana strategi komprehensif dan bersepadu dalam mendepani COVID-19 demi keselamatan dan kesejahteraan penduduknya. Buma, apa usaha yang dilaksanakan di sana? Ya, Kak, terima kasih. Kerajaan Sarawak kekal komited pacu negeri tangani impak pandemik COVID-19 demi keselamatan serta kesejahteraan rakyat sekaligus memastikan ekonomi Sarawak terus berada pada landasan yang betul menuju ke arah mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, ketika negara menghadapi krisis kesihatan ekoran pandemik COVID-19, kerajaan negeri melaksanakan skim bantuan khas Sayangku Sarawak BKSS 1.0 hingga BKSS 7.0 sebagai bantuan kepada golongan terjejas berjumlah 5.3 juta ringgit. Tambahnya, kerajaan negeri juga merangka strategi pemulihan ekonomi melalui Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang menyasarkan saiz ekonomi Sarawak berkembang daripada RM136 bilion pada 2019 kepada RM282 bilion menjelang 2030. Datuk Patinggi Abang Johari ketika berucap turut bersetuju dengan saranan bahawa sekarang bukanlah masa untuk berpolitik tetapi sebaliknya semua pihak perlu menggamblingkan usaha dan tenaga untuk mengekang penularan COVID-19. Negeri dan negara berhadapan dengan krisis kesihatan akibat pandemik. Tiada yang lebih penting daripada negara dan negeri ditadbir oleh kerajaan yang stabil. Alhamdulillah, Sarawak mempunyai kerajaan yang agak kuat di bawah pentadbiran GPS. Dalam pada itu, beliau juga mengingatkan rakyat bahawa Malaysia dibentuk berasaskan semangat perpaduan dan saling hormat-menghormati antara kaum, manakala nyanyian lagu Negaraku serta pengibaran jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan negara yang harus dihormati oleh segenap masyarakat. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2021 Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak di Petra Jaya Kuching. Pada majlis tersebut, beliau turut menyempurnakan sesi pelepasan konvoi jalur gemilang melibatkan 22 buah kenderaan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan negeri serta persekutuan dengan perjalanan sejauh 34.4 km mengelilingi Bandaraya Kuching. Mendapat gelaran Lubuk Udang atau Apek, Sungai Batu Kawah adalah antara lokasi tumpuan para pemancing di Kuching. Tidak kurang juga bila banjir melanda, kawasan itu antara kawasan yang paling terjejas. Sungguh pun Sungai Batu Kawah ialah kawasan terpencil dengan kedudukannya di pinggir bandar. Ia kini memiliki ikon yang mencuri tumpuan mata. Syadikin Bahrain ada laporannya.
Kawasan itu yang dulunya diliputi hutan tebal kini membangun secara intensif dan menjadi salah satu pusat komersil terkemuka, malah memiliki kompleks bowling bertaraf dunia. Terletak kira-kira 10 km dari Bandaraya Kuching, pekan lama itu telah mengalami transformasi pesat sejak 5 tahun lalu, antaranya ialah pengindahan sungai. Bagi penduduk di kawasan itu, pembinaan Taman Tebingan Sungai Batu Kawah dengan 2 menara bersambung itu berpotensi meletakkan Batu Kawah menjadi tarikan pelancongan dalam negeri khasnya dan negara amnya. Ini projek memang bagus. Sebab itu malam orang boleh datang sini jogging. They will attract a lot of visitors all over the places from Telawa, even though Kuching, foreigner tourists, they will come and visit Batu Kawah. Kemudahan riadah unik satu-satunya di Sarawak ini merupakan idea berani arkiteknya Catherine Lau Lee Sieng yang mahu ikon gerbang itu terpahat indah dalam memori setiap pengunjung yang memandangnya. We want people to know that there is a park below it. So we want something high and something unique so that people who travels on the road will capture it and know that there's something happening down there. Projek 5 fasa yang menelan kos 20 juta ringgit itu dilancarkan pada 26 Jun 2019 oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng. Ia antara usaha kerajaan negeri dalam membangunkan sosioekonomi penduduk sekitar dan sektor pelancongan Sarawak. Laluan pejalan kaki dihiasi dengan menara dipanggil Jendela Langit itu turut dilengkapi platform sepanjang 32 meter bagi membolehkan pengunjung menikmati pemandangan dari aras tinggi. Namun, ia hanya satu dari 5 komponen yang sedang dibangunkan secara berfasa. Jika dilihat pada pelan pembangunan Taman Tebingan Sungai Batu Kawah ini, ia mempunyai potensi besar untuk menjadi magnet penarik pengunjung ke Sarawak ini. Namun untuk menjadikan struktur yang megah ini menjadi realiti, ia bukanlah satu tugas yang mudah. Bagi pengurus projeknya, Lo Jin Siong, berpandangan perubahan iklim dan kesan penularan COVID-19, impian mencipta Jendela Langit ini amat terjejas. Macam sini Pai itu semua ada yang dari Semenanjung. Dia orang sana ada tempat yang memang memang kritikal lah. So dia orang tutup. So tak ada production lah. Material tak ada. Meskipun dihambat pelbagai kekangan lain, namun pintu gerbang segi 4 ini akhirnya berjaya mencapai 90% siap. Seni media struktur yang disifatkan antara paling sukar dibina ini, walaupun menuntut banyak pengumadan, ia pasti merubah panorama di kawasan ini. Syarikin Bahrain, RTM. Penyediaan kemudahan asas terutama bekalan elektrik dan bekalan air terawat dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Marudi terus diperhebat bagi memastikan semua penduduk di Dun tersebut dapat menikmati kemudahan berkenaan menjelang tahun 2025 dan 2030. Demikian keyakinan disuarakan oleh Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguat Manggil ketika meninjau beberapa projek rakyat di sekitar Pekan Marudi. Jelasnya pada tahun 2025 seluruh kawasan dalam Dun Marudi akan menikmati bekalan elektrik yang disalurkan dari grid utama kecuali kawasan Benawak. Tambahnya lagi, kawasan Benawak menggunakan skim pembekalan elektrik luar bandar Sarawak, SARES, yang telah siap dan penduduk mula menikmati kemudahan itu sejak 3 bulan yang lepas. Saya yakin by 2025 kita akan dapat cover seluruh kawasan N76 dari grid, from the grid, main grid, kecuali Benawak. Benawak kita gunakan SARES yang telah siap lah. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 60 juta ringgit untuk projek SARES bagi Dun Marudi. Sementara itu, bagi projek air terawat, Datuk Dr. Penguang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi juga memberitahu seluruh penduduk di Dun Marudi akan menikmati bekalan air terawat menjelang tahun 2030. Jelas beliau lagi, perancangan rapi sedang dibuat bagi melaksanakan projek air terawat mengikut zon untuk memudah dan melancarkan pembinaan projek. Setakat ini, satu projek air terawat telah diluluskan iaitu pembinaan satu paip besar dari Beluru hingga ke Long Lama. Setakat ini kita telah meluluskan satu projek yang menyediakan satu paip besar dari
menyambung suplai air daripada Beluru sampai ke Long Lama. Dan saya juga yakin by 2030, I think all kawasan dun yang kita dapat sediakan air terawat. Inisiatif kerajaan negeri yang meluluskan dana sebanyak 70 juta ringgit di bawah projek bekalan air luar bandar ini bakal memberi kemudahan air bersih terawat bagi penduduk di Dun Marudi. Saudara, akhir sekali kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 15 Ogos. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai. Baik, terima kasih Buma di Sarawak. Sedikit perkembangan bola sepak Liga Premier. Sarawak United tampil garang apabila membenam Perak FC 2-4-1 pada aksi tunggal Liga malam tadi. Keputusan itu membolehkan Sarawak United memintas dua pasukan untuk merampas kedudukan teratas Liga dengan 31 mata sekaligus berpeluang cerah untuk ke Liga Super pada musim depan. Beraksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur diceras 3 gol terhasil pada babak kedua memastikan Sarawak United bangkit daripada ketinggalan pada awal permainan. Skuad Tinalang Emas dikejutkan dengan gol pembukaan pasukan pelawat pada minit pertama menerusi pemain tengah Royezad Daud. Sarawak United bangkit mencari gol penyamaan dan berjaya diterjemahkan penyerang skuad kebangsaan Nur Syahrul Idlan Talaha pada minit ke-35. Di babak kedua, asakan demi asakan, Sarawak dilihat lebih bertenaga mendominasi permainan namun malang buat Perak FC 2 apabila Muhammad Syafiq Izzuddin Mustafa tertampan bola yang diselamatkan penjaga gol ke gawang sendiri pada minit ke-53. Seakan tidak puas, pemain import Uci Akbar menambah derita Perak FC 2 dengan ledakan gol pada minit ke-67 sebelum malam gemilang itu dilengkapkan Abdul Rahim pada minit ke-88. Tamat permainan, Sarawak United 4, Perak FC 2, 1. Sebelum kita beralih ke perkembangan wilayah barat, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa daripada Meteorologi Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib membuka pusat pemberian vaksin PPV bergerak di beberapa kawasan berhampiran projek perumahan rakyat sekitar ibu negara. Inisiatif di bawah program Prihatin Kasih Asnaf 3.0 itu mampu menyokong usaha kerajaan mempercepat capaian imuniti kelompok. Farhana, bagaimana sambutan masyarakat terhadap inisiatif itu? Kai, sambutannya sangat menggalakkan. PPV yang dibuka benar-benar membantu memudahkan golongan asnaf tanpa mengira latar belakang kaum maupun agama. Wartawan Jakim Syafiq Ahmad Saad yang meninjau proses vaksinasi di PPV Taman Maluri ada laporannya.
Hampir 8,000 asnaf disasar memperoleh manfaat daripada inisiatif yang dilaksana sejak 4 Ogos lalu. Keutamaan diberi kepada asnaf uzur dan golongan OKU, khususnya penerima bantuan Baitul Mal Mawib yang belum menerima tarikh janji temu vaksinasi dalam MySejahtera. Pemberian vaksin di sini bukan sahaja tertumpu kepada Muslim, namun bukan Muslim juga turut menerima manfaat daripada usaha ini. Selain pusat vaksin di sini, terdapat 3 lagi pusat yang dikendalikan oleh Mawib bagi golongan asnaf. Ya, kita galakkan kepada semua warga negara juga bukan warga negara. Cuma kita berikan prioriti waktu pagi kepada yang berdaftar di kalangan asnaf di dalam senarai kita, mereka yang menjadi penerima bantuan bulanan kita galakkan mereka untuk datang waktu pagi. Waktu petang walk in per semua rakyat Malaysia ataupun yang bukan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan secara walk in. Ya, kita alu-alukan. PPV bergerak ini turut dibuka di Dewan Serbaguna Bandar Tun Razak, Dewan Serbaguna Air Panas Setiawangsa, Dewan Serbaguna Taman Maluri dan Pusat Komuniti Sri Petaling. Ia beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 6 petang dengan sasaran 600 dos sehari. Pelaksanaannya dijayakan bersama Kementerian Wilayah Persekutuan, Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Alhamdulillah, memang sangat-sangat bagus this program, okey. Sebabnya kita di saat sekarang ni kita kena membantu antara satu sama lain, tak kira golongan atas ke ataupun bawahan. Yeah. So it's a very good initiative program. Actually, it's worthy kerana I understand this is only for Malays and then they open for other religion. But we are also, because MySejahtera kita dah register dalam 1 bulan, 4 bulan dah. Belum dapat lagi. So when we got the opportunity like this, I don't want to miss it. Ya Allah, actually. Kadar vaksinasi perlu dipertingkat. Inisiatif ini diharap dapat mempercepat imuniti kelompok dalam kalangan masyarakat yang uzur dan tua. Kepada anda yang mempunyai ibu bapa atau keluarga yang belum mendapatkan temu janji di aplikasi MySejahtera, mari datang segera ke PPV Bergerak Mawib berhampiran sebelum 21 Ogos ini. Mudah bukan? Syafiqah Masaid, laporan JAKIM untuk RTM. Pandemik COVID-19 memberi kesan ketara kepada tahap sosio-ekonomi masyarakat hingga menyebabkan ramai penduduk di wilayah persekutuan menjadi asnaf segera. Jumlahnya meningkat 50,000 orang hanya dalam tempoh sebulan antara Mei dan Jun tahun ini. Prihatin dengan situasi tersebut, Mawib menyediakan 30 jenis skim bantuan untuk individu terjejas akibat COVID-19. Mawib telah pun meluluskan sebanyak 1.2 juta ringgit Malaysia untuk kita bantu seramai 2,400 orang pengusaha dan pekerja-pekerja kantin sekolah ni yang tak dapat nak beroperasi. Dan Mawib juga telah meluluskan sebanyak 400,000 ringgit Malaysia untuk bantu seramai 800 orang pemandu bas sekolah, pemandu van sekolah yang memang tak dapat beroperasi. Dan Mawib juga telah meluluskan sebanyak 1 juta ringgit Malaysia untuk membantu pengawal-pengawal keselamatan ini seramai 2,000 orang. 9 juta ringgit turut disediakan bagi membantu 5,000 anak asnaf membeli gadget dan melanggan internet selama setahun. Ia bagi memudahkan mereka mengikut sesi PDPR. Beliau berkata demikian dalam program Bual Bicara bertajuk Asnaf Segera, Apa Zakat Boleh Bantu? Anjuran Mawib. Dalam pada itu, meski pendapatan sebilangan masyarakat terjejas akibat pandemik, jumlah kutipan zakat di wilayah persekutuan meningkat tahun ini berbanding 2020. Berdasarkan kepada statistik kutipan zakat yang dikutip oleh PPZ Mawib setakat Januari hingga Julai 2021 ni, alhamdulillah kutipan zakat nampaknya semakin lama semakin meningkat, iaitu kita berjaya mengutip sebanyak 437 juta Amirul. Alhamdulillah, subhanallah. 27 juta berbanding tempoh yang sama pada tahun 2020 sebanyak 404 juta sahaja.
Pandemik COVID-19 telah memberikan impak terhadap kesihatan mental rakyat Malaysia. Bagi menghadapi tekanan daripada masalah yang menimpa, umat Islam disaran menghayati makna sebenar konsep maqasid syariah. Allah sebenarnya telah menyediakan solusi kepada kita untuk menghadapi ujian yang telah diberikan olehnya. Dan apabila kita bercakap dalam aspek Islam dan kesihatan mental sebenarnya, kita tidak akan dapat lari dari membicarakan mengenai apa yang terkandung di dalam maqasid syariah. Kerana asas kepada maqasid syariah ini adalah mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan serta menjauhkan dan menghindarkan segala keburukan dan kemudaratan dari membelenggu kehidupan manusia. Setiap individu yang berdepan masalah perlu segera mencari langkah pencegahan termasuk menjalani rawatan. Ia bagi memastikan kesihatan mental tidak terjejas. Kesihatan mental adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan sumbangan kepada orang lain, dan yang paling penting yang kita ingin lihat adalah terhadap kefungsian diri mereka sendiri. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya untuk hari ini. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Farhana. Baik, kita akan kembali selepas ini dan kita akan ikuti perkembangan wilayah timur selepas ini. Terus bersama kami, Berita Wilayah, Peka dan Berwibawa. Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 berharap usaha pemberian vaksin kepada penduduk di negeri itu dapat dipergiat. Langkah itu bagi memastikan imuniti kelompok segera dicapai demi melindungi nyawa rakyat dan memulihkan ekonomi tempatan. Menurut pengelola Istana Diraja Kelantan, Datuk Tengku Azmi Tengku Jaafar, baginda menzahirkan perasaan teruja dan gembira menyaksikan ramai rakyat Kelantan mendaftar dalam program vaksinasi. Justru Sultan Muhammad ke-5 mahu agar janji temu vaksinasi segera diberi kepada penduduk yang belum menerimanya. Keprihatinan baginda sekali lagi diterjemahkan melalui titah baginda supaya Istana Balai Besar terus dibuka kepada rakyat sebagai tempat untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ini juga adalah merupakan sebahagian daripada inisiatif baginda dalam membantu menyediakan kemudahan yang selesa kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia serta rakyat untuk menerima vaksin. Beliau memaklumkannya kepada pemberita selepas majlis penyerahan bakul makanan kurniaan Sultan Muhammad ke-5 di perkarangan Istana Balai Besar Kota Baru. Bantuan akan diagihkan kepada penduduk yang terjejas akibat COVID-19 di seluruh Kelantan. Atlet berbasikal para negara Zuhairi Ahmad Tarmizi berada di tahap terbaik untuk melakar sejarah podium pertama bagi acara 1000 meter individu pada Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Anak jati Marang Terengganu itu layak secara merit untuk ke tamasya berkenaan dan mengharapkan doa rakyat Malaysia sebagai pembakar semangat. Pelumba berusia 31 tahun itu mula mendapat perhatian apabila membuat kejutan menghadiahkan 3 pinggan emas dan 1 perak pada Sukan KL 2017 yang lalu. Malah momentum pencapaiannya tidak terhenti di situ sahaja apabila setahun kemudian dia sekali lagi berjaya menghadiahkan 1 pinggan emas, 1 perak dan 1 gangsa di Sukan Asia 2018. Sememangnya saya berusaha keras untuk tiket ke Olimpik. Saya harap seluruh rakyat Terengganu maupun Malaysia doakan kejayaan untuk saya. Hanya doa anda menjadi pembakar semangat saya.
Zuhairi kini memberi tumpuan sepenuhnya bagi persiapan akhir kontingen Paralimpik Negara sebelum dijadualkan untuk berlepas pada 19 Ogos nanti. Selain acara 1,000 meter individu yang menjadi prospek pungutan pingat bernegara, Zuhairi juga turut akan berentap dalam acara pecut berpasukan bersama dua lagi pelumba kebangsaan. Paralimpik Tokyo 2020 dijadual membuka tirai bermula 24 Ogos sehingga 5 September. Kebenaran kepada 11 lagi sektor ekonomi beroperasi bermula hari ini tidak terpakai di Johor. Ia memandangkan negeri itu masih belum mencapai kadar 50% individu dewasa lengkap divaksinasi. Setakat semalam, baru 27.8% individu dewasa di Johor selesai menerima 2 dos vaksin. Bagaimanapun, rata-rata penduduk berpendapat kebenaran itu wajar ditangguh sehingga separuh populasi dewasa lengkap 2 dos vaksinasi. Penelitian risiko terhadap kelonggaran itu juga wajar dilakukan. Ia bagi memastikan rantaian penularan COVID-19 dapat diputuskan sepenuhnya. Tapi isu dia sekarang ni, mampu tak kita mengawal keadaan tu? Jadi saya rasa kenapa kerajaan Johor dia berfikiran yang mereka ingin mencapai dulu herd immunity sebelum kita buka ni, sebab mereka risaukan mereka yang belum menerima vaksin lagi. Okey. Tapi yalah, kalau mereka yang telah telah menerima vaksin 2 dos, kata orang tu boleh kita panggil mengawal keadaan, di mana pergerakan ataupun perjumpaan mereka hanyalah mereka yang mempunyai 2 dos masing-masing, 2 dos, dan pastikan mereka tidak ada kontak dengan COVID-19 dan tidak ada simptom. Takut kan, sebab COVID ni kan masih naik lagi, kes ni masih naik. Jadi anak-anak muda sekarang ada yang anti vaksin kan, dia jumpa kawan je lepak-lepak, kita pun tak tahu balik rumah, so kena keluarga. Apa-apa hal susah juga kan, terus masuk hospital. Kat hospital pun ramai yang sakit, lagi ramai kan. Jadi kita kalau boleh, mana yang kedai yang perlu buka, mana yang tak perlu tu janganlah kalau boleh. Kita perlu lihat pada dua perkara lah, iaitu yang pertama sektor ekonomi dan juga yang kedua sektor pengawalan COVID-19. Dan kita perlu balancekan kedua-duanya, dan kita tidak boleh hanya melihat pada satu sektor saja ataupun satu side saja. 90% pekerja sektor pelancongan di Negeri Sembilan telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19 setakat ini. Kerajaan negeri kini sedang berbincang dengan pemain industri berkenaan bagi memastikan usaha pemberian dos kedua dapat dipercepat. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata langkah itu sebagai persediaan untuk menerima kehadiran pelancong sekiranya Negeri Sembilan beralih ke fasa kedua Pelan Pemulihan Negara nanti. Yang menariknya di Port Dickson, bilangan mereka yang telah menerima vaksin hampir 90%. Dan kita berharap bahawa kita telah berbincang dengan industri pelancongan tempoh hari supaya mereka mendapatkan 2 dos ini segera, supaya apabila kita dibuka ke fasa kedua, kita dah boleh menerima pelancong tempatan ataupun domestik di dalam negeri kita ini. Dalam sidang medianya, Datuk Seri Aminuddin turut memaklumkan kerajaan negeri memanjangkan tempoh pengecualian bayaran sewa gerai, pasar dan kediaman di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan. Tempoh pengecualian sewa kediaman projek perumahan rakyat dan perumahan awam Negeri Sembilan turut dilanjutkan sehingga bulan depan. Mengekspresikan semangat patriotisme, 2,000 jalur gemilang diedarkan kepada penduduk kampung. Ini inisiatif seorang usahawan dari Tanah Merah Kelantan, Abdul Khairan Firdaus Ibrahim, yang membelanjakan sebahagian hasil keuntungan jualan ternakan puyuh beliau demi tanah air tercinta. Wartawan Majidah Ismail menyediakan laporan ini.
Pelbagai inisiatif dilakukan oleh pihak NGO maupun badan-badan kebajikan yang lain dalam usaha menggelorakan lagi semangat patriotik dalam kalangan penduduk, khususnya di Kampung Becah Laut di Tanah Merah ini. Antara NGO yang mengambil kesempatan mengedarkan jalur gemilang kepada penduduk kampung untuk memastikan semangat patriotik masih utuh dalam kalangan mereka walaupun dalam ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Menurut Khairan Firdaus, beliau terpanggil untuk menyumbangkan jalur gemilang kepada penduduk di sekitar Kampung Baru Becah Laut ini sebagai salah satu khidmat sosial syarikatnya, AK Puyuh Emas Enterprise, dengan kerjasama Pertubuhan Peladang Lanas Jedu. Usaha ini juga dibuat memandangkan situasi pandemik COVID-19 masih lagi tinggi yang menyebabkan orang ramai masih berhati-hati untuk keluar bagi mendapatkan bekalan bendera. Mungkin sedikit kejutan untuk tuan rumah pasal kita tak memberitahu dan sebagainya. Kita terus pergi saja ke rumah-rumah, bawa bendera, kita terus pacak saja. Kita nak menyemarakkan semangat patriotik. Ya, untuk menyemarakkan semangat patriotik, alang-alang semua duduk kat rumah pada tahun ini, kita nak menyuburkan jugalah semangat patriotik menyambut kemerdekaan pada tahun inilah. Pemasangan jalur gemilang ini dilakukan pekerjanya dari pagi hingga petang dengan menyasarkan rumah penduduk serta premis perniagaan di sekitar kampung ini. Gembiralah. Tak pernahlah sebelum ni, saya 17 tahun dah duduk di Becah Laut ni. Makna hari ni saya rasa happy lah. Dengan secara tiba-tiba Puyuh Emas datang membuatkan kegembiraan bagi saya. Mana dengan letakkan bendera ni sempena pula. Bulan ni bulan kemerdekaan. Jadi sangat-sangat gembira lah saya. Masa terkejut jugalah. Memandangkan sekarang ni dengan ikut SOP lah, nak keluar bandar tak boleh. Semangat patriotik, bulan kemerdekaan ni mesti disambut. Walaupun keadaan pandemik. Jadi abang tak sangka lah hari ni? Saya memang tak sangka lah. Hari ni benda berlaku secara spontan. Benar, kecintaan dan kegembiraan kita sebagai rakyat Malaysia selepas negara bebas daripada penjajah tidak harus dilupakan walau apapun kekangan. Meskipun tidak dapat diraikan dalam suasana meriah dan berkumpul secara bersemuka, namun semangat patriotik dapat dipupuk dan disemai seperti ini agar setiap generasi menyelami erti sebenar kebebasan. Malaysiaku tanah tumpah darahku. Majidah Ismail, Berita RTM. Laporan itu menutup berita wilayah 16 Ogos 2021. Jangan lupa kongsikan bersama kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda dan jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya Khairul Azwar Arba. Kita jumpa lagi berita wilayah peka dan berwibawa. Assalamualaikum dan salam hormat.